Jadi itu kepentingan bertanya kalau seseorang itu tidak mampu memahami suatu fakta ilmu dengan baik. Al-Imam Mujahid, bukan Mujahid bin Fazil, Al-Imam Mujahid pernah berkata, la yanalul ilma mustahil wala mutakabbir. Yang bermaksud dua golongan yang tidak akan mendapat ilmu, seorang yang malu dan seorang yang takabur. Apa tak tanya? Malu. Kamu malu? Ya, kalau kita tanya nampak sangat kita bodoh. Tapi kalau awak tak tanya, awak jadi pandai. Tak juga, bodoh juga. Jadi orang yang malu mungkin tanyalah, walaupun kita mungkin digelakkan oleh kawan-kawan. Sebab pertanyaan itu adalah kerana Allah, maka ia akan membawa kepada pertama ilmu. Orang yang malu tanya akan kurang ilmu, tidak akan mendapat ilmu. Orang yang malu yang pertama ya. Yang kedua yang takabur. Orang pun tanya, soalan begini saya boleh rujuk dengan kitab. Saya bahasa Arab power, apa sangat dah tanya dialek macam tu. Dia pun belajar, saya pun belajar. Memang bagus kita belajar buku, tapi elok juga kita bertanya supaya ada pertambahan ilmu di antara kita dan juga orang yang membentangkan satu pembahasan. Jadi takabur akan membawa kepada kurangnya ilmu. Okey, jangan takabur, jangan malu. Takabur tu tidaklah insya-Allah di kalangan pelajar bismillah malu. Sampai saya pun ditegur dia guru saya. Khairi ni dia kata, dia hanya bertanya selepas 6 bulan belajar dengan saya. Sebab kita memang terdidik dengan rasa malu kan, kita tanya salah nahu. Kan kita tanya nampak macam tak pandai, nak belagak juga tu kan. Bagi tak nampak supaya jangan nampak tak pandai, kita nak tanya. Takabur juga sebenarnya, takabur dalam tidak bertanya. Jadi jangan dibiarkan sifat malu. Ada seorang sahabat, sahabiah, dia nak tanya berkenaan dengan hukum hakam haid. Bertanya hukum hakam berkaitan dengan haid, berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kewanitaan yang agak sulit. Tanya direct Nabi. Apa dia kata? Innallaha la yastahi minal. Itu dia punya first mukadimah soalan dia. Wahai Rasulullah, Allah langsung tak nak malu untuk menyatakan kebenaran. Baik, apakah jawapan pada soalan ini? Apa dia soalan? Maknanya walaupun soalan itu mungkin agak sensitif, agak bersifat peribadi, tapi kalau ia berkaitan dengan hukum maka adalah dipersoalkan. Kalau orang yang bertanya dapat jawab, dia jawab. Kalau tak dapat jawab, dia akan murajaah dengan orang yang lebih layak. Baik, pelajaran yang ketiga, seseorang yang ingin menjadi pemimpin atau penguasa perlu menyedari bahawa kekuasaan yang dimilikinya adalah satu amanah yang wajib dijaga, yang bakal disoal siasat oleh Allah Ta'ala. Bila kekuasaan bukanlah satu peluang untuk mengaut keuntungan dan harta rakyat. Kebincangan dalam satu negara pasti akan berlaku sekiranya orang yang tidak layak menjadi pemimpin berlumba-lumba untuk menjadi pemimpin, sehingga menyebabkan berlakunya rompakan harta negara dan korupsi. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, kalau kita lihat maksud kepimpinan pada pemikiran barat, ia takkan sama dengan maksud kepimpinan dalam kacamata syarak. Barat mungkin berpandangan kepimpinan itu mengurus manusia dengan apa idea yang kita ada. Dan mungkin di kalangan mereka menganggap itu satu peluang untuk mengaut keuntungan. Dalam masa yang sama, Islam pula berpandangan kepimpinan itu adalah satu amanah. Innallaha ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya saya akan menjadikan di atas bumi ini khalifah. Maksudnya orang yang akan mengurus tadbir bumi ini berdasarkan syarak Allah. Jadi antara hadis ini disebut idza usnida atau idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantazir as-sa'ah. Apabila satu urusan itu diserahkan kepada yang tak sepatutnya, maka nantikanlah kedatangan hari kiamat. Antaranya adalah apabila urusan kepimpinan itu diambil oleh orang yang tidak sepatutnya. Jadi di dalam Islam, pemerintah dan orang-orang yang bertanggungjawab terhadap manusia adalah orang yang diamanahkan untuk mengurus manusia dengan syariat Islam. Maka menjadi satu kewajipan bagi para pemerintah untuk mentadbir bumi ini dengan undang-undang Allah yang menciptakan dunia dan bukannya dengan akal dangkal dan hawa nafsu seorang manusia. Dan inilah yang sering berlaku kesilapan besar di kalangan para pemimpin.
Mereka menganggap mengurus manusia ini tidak perlu dengan syariat. Sedangkan memegang satu jawatan itu wajib dengan mengambil syarat. Contoh, kita pegang perubatan, kita pegang pemerang, kita pegang apa saja persatuan. Boleh tak kita bawa dengan bukan syariat? Kita ni asyik nasyid kan, yang kita buat joget lambak sekali. Oh, nampak kita ada pelbagai. So, kalau seorang kepimpinan itu berdasarkan syarat, dia kata, hey, aku boleh bercanggah dengan syarat. Sebab tu, di dalam membawa sebuah kepimpinan, dalam apa keadaan kepimpinan, keluarga, masyarakat, negara, dunia, hendaklah dengan melihat apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Sebab tu, Imam Ibn Khaldun di dalam kitab beliau, apa sih saya sebut sini? Dalam kitab beliau Al-Muqaddimah menyatakan ketika mana beliau mendefinisikan takrif ataupun definisi kepada al-khilafah, kepemimpinan. Khilafah tu apa dia? Beliau mengatakan al-khilafah hamlul kafah ala muqtada al-nazar al-syar'i fi masalih al-ukhrawiyah wa dunyawiyah. Masuk pemerintahan itu ataupun masuk khilafah itu ataupun masuk kepemimpinan itu adalah hamlul kafah, membawa semua manusia, yakni kafatin nas. Hamlul kafatin nas, ingin membawa, menggendong manusia seluruhnya. Berada di mana? Ala muqtada al-nazar al-syar'i. Membawa, kita nak bawa manusia berada di bawah kaca mata syarak. Kita nak bawa manusia, nak gendong manusia supaya berada di bawah syarak. Supaya apa? Supaya mereka selamat di akhirat dan mereka akan selamat di dunia. Hamlul kafah ala muqtada an-nazar al-syar'i fi masalih al-ukhrawiyah wa dunyawiyah. Jadi pemerintahan di sisi Islam adalah amanah. Kalau kita tidak tahu bagaimana mengurus negara berdasarkan syarat, maka jangan pegang. Sebab tu para ulama letak syarat sebagai khalifah tu, antara syarat yang ketat adalah seorang yang sampai ke tahap ijtihad. Kalau kita buka dalam kitab lah, kitab yang membincangkan politik Islam akan disebut syarat seorang kepimpinan ataupun khalifah itu adalah apabila dia sampai ke tahap ijtihad. Maksud ijtihad tu dia pakar gila-gila dalam pembahasan hukum hakam syarak. Bukan sekadar belajar hukum hakam fiqh, pakar sampai mampu untuk mengeluarkan hukum secara langsung daripada Al-Quran dan juga hadis. Maksudnya ulama besar. Ulama besar yang diletakkan orang yang layak untuk menjadi seorang khalifah. Bukan kerana dia tu adalah ulama, tetapi kerana syariat menjadikan pemerintahan itu berdasarkan syarak. Maka orang yang paling tahu tentang hukum hakam syarak adalah seorang ulama. Jadi kalau ada Mehdi ataupun kawan-kawan yang bukan dalam bidang agama ataupun yang bidang agama sendiri yang tidak pakar dalam hukum hakam syarak, maka dari segi syarat yang pertama ini ataupun syarat yang disebut tadi, mereka tidak layak menjadi kepimpinan. Tapi kalau kita dalam masa yang sama memiliki kepakaran dalam hukum hakam syarak, tahu syarat kata apa, ini halal tak boleh, ini boleh tak boleh, maka ketika itu kita ada kelayakan untuk menjadi seorang kepimpinan. Bukan gila jawatan, tetapi kerana membawa kepimpinan berdasarkan syarat adalah berdasarkan syariat. Kalaulah syariat itu bukan syarat, maka tidak disyaratkan seorang khalifah mesti mujtahid. Sebab tu para hadirin rahmati Allah, kepimpinan dalam Islam adalah satu amanah menggendong perjuangan para nabi dan para rasul dan juga para khulafa ar-rasyidin terdahulu di dalam membawa negara mentaati dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan menolak Allah dan menolak Nabi dengan tidak mempedulikan arahan Allah dan arahan Rasul di dalam membawa pemerintahan. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, antara ulama suhulah, jadi kitab Fathul Bari. Sehingga ada ulama kata la hijrata ba'da al-fath. Nabi sebut tiada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tiada hijrah selepas pembukaan, maksudnya pembukaan kota Mekah. Tapi ada para ulama mengatakan hadis ini juga seakan-akan membawa satu isyarat bahawa sudah tiada lagi hijrah pergi ke mana-mana selepas wujudnya kitab Fath, iaitu Fathul Bari. Selepas ada Fathul Bari, maka sudah tiada lagi guna sembarang kitab yang ingin menguraikan Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kerana hebatnya kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang dimakamkan di Muqattab, berdekatan dengan makamnya Izzuddin Abdul Aziz Ibn Abdul Salam Al-Syafi'i.
yang digelar sebagai sultan ulama. Maka mereka dekat. Tapi saya pun dah lupa mana makam tu, ada orang-orang tu. Maafkan saya. Kalau kena tu okey juga kan, gambar rasa tu kan. Kalau kena terus berhentilah. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pernah berkata, makna usnid al-amru ila ghairi ahli anna al-a'immah qad ittamanahum Allah ala ibadi wa farada alaihim an-nasihata lahum fayanbaghi lahum tawliyatu ahli ad-din fa idza qalladu ghayra ahli ad-din faqad dayya'u al-amanata allati qaddalahu Allah ta'ala iyaha. Apa maksudnya? Makna sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, disandarkan sesuatu urusan kepada bukan ahlinya. Dalam riwayat tadi, usidal amru ila ghairi ahli. Adalah maksud dia apa ya? Sesungguhnya pada pemerintah adalah orang yang diamanahkan oleh Allah untuk mengurus hamba-hambanya. Allah telah mewajibkan pula ke atas rakyat untuk menasihati pada pemimpin. Maka rakyat hendaklah melantik orang-orang yang memahami agama. Sekiranya rakyat mengikut orang-orang yang bukan ahli agama, maksud tak tahu hukum halal haram, maka sesungguhnya mereka telah pun mencuaikan amanah yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita satu keadaan, satu zaman di mana kerajaan dan rakyat dipimpin berdasarkan suruhan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu belaka daripada seorang manusia. Baik, pelajaran yang keempat. Guru kami yang bernama Fadilatul Syekh Dr. Jamal Faruq Ad-Daqqaq Al-Hasani menyatakan bahawa antara sikap mengkhianati amanah Allah adalah apabila seseorang manusia itu menggunakan tubuh dan nyawanya untuk melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Beliau membacakan firman Allah Ta'ala surah Al-Anfal ayat 7 bunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tahunu Allah wa rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipertanggungjawabkan ke atas kamu sedangkan kamu mengetahui. Ya? Jangan mengkhianati amanah sedangkan kita tahu haram dia mengkhianati amanah. Jadi guru kami dalam bidang akidah, saya pernah hadir dalam satu majlis itu, dia sebut tentang isu ini. Antara tanda kita mengkhianati amanah Allah apabila kita menggunakan tubuh badan kita dengan menggunakan pada benda yang tidak mencari keridhaan Allah. Jadi itu pengkhianatan. Sebab kita pada hakikatnya membawa amanah Allah, iaitu tubuh badan ini amanah. Sehingga ada para ulama mengatakan kita bukan memiliki jasad, kita hanya pemegang amanah. Sehingga ada para ulama mengatakan tak boleh seseorang itu menerima anggota dia. Dan berkhilaflah para ulama dalam isu ni. Tapi sebagian para ulama, contohnya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi dan juga Syekh Allahumma salli wa sallim wa sallim ala siapa nama guru saya. Saya jarang pergi kelas beliau sebab guru banyak sedikit sepuluh kulit. Allah saya tutup. Tapi yang pastinya Syekh Yusri antaranya, beliau berpandangan tak boleh, haram haram seorang itu menerima organ. Kenapa? Kerana bila menerima adalah apabila kita memiliki satu benda. Saya nak derma duit saya, saya memiliki saya. Sedangkan jasad kita bukan kita miliki. Ada juga ulama kata boleh, jadi bila kita tak masalah lah. Cuma isu dia ataupun poin dia adalah kita sebenarnya tidak memiliki jasad kita. Kita hanya memegang amanah daripada Allah SWT. Yang memiliki jasad kita adalah Allah. Jadi apabila kita memegang amanah, orang yang memegang amanah, dia kena melaksanakan amanah berdasarkan apa yang telah diputuskan oleh pemilik asal. Apabila jasad kita milik Allah, maka adakah layak untuk kita buat satu perbuatan sedangkan pemilik anggota tidak membenarkan? Jadi pengkhianatan amanah akan berlaku apabila seseorang itu menyedari bahawa dia memiliki amanah Allah, tiba-tiba dia melakukan perbuatan dengan tidak mengikut amanah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, nyawa dan tubuh badan adalah amanah Allah yang wajib digunakan untuk mencari keridhaan Allah dan bukannya digunakan untuk melakukan maksiat yang mengundang murka dan benci Allah Ta'ala. Orang yang tetap tega untuk menggunakan amanah Allah dalam mencari kemurkaan Allah sewajibnya menginsafkan diri dan merasa gerun dengan soal siasat yang akan ditanya sendiri oleh Allah di mahsyar nanti. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min.
Wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang nak berzina tak akan jadi berzina kalau ketika itu dia ada iman. Nak berzina fikir, saya nak berzina, saya ni milik siapa? Anggota kemaluan saya ni milik siapa? Saya punya ke yang saya buat ikut otak saya? Ataupun milik Allah? Layak ke saya nak menggunakan barang orang, milik orang, bukan berdasarkan, ataupun kita dikatakan bukan barang hak milik Allah, kita menggunakan jasa yang milik Allah, kita gunakan bukan berdasarkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Maka semestinya kalau kita fikir begitu, kita akan terus terberhenti untuk melakukan sebarang maksiat. Kenapa? Jasad kita, anggota badan kita, mata dan sebagainya, kesemuanya adalah amanah, merupakan barang pinjaman daripada Allah SWT untuk dipulangkan semula kepada Allah satu hari nanti. Sebut tentang apa namanya, barang pinjaman. Maknanya kita ni adalah barang pinjaman Allah lah. Dalam Muwatta Imam Malik, saya tanya, ada satu kisah. Cuma saya terlupa siapa ni. Dia tabi'in, kalau tak silapnya dia seorang tabi'in. Dia isteri dia meninggal dunia. Isteri dia meninggal dunia. Kalau tak silap ni isteri dia meninggal dunia, akhirnya dia sedih. Biasalah kan. Suami bila isteri meninggal sedih. Isteri bila suami meninggal dia sedih. Cuma sedih panjang tak panjang, itu isu dia. Jadi dalam satu kisah dalam Muwatta disebut, Muwatta karangan Imam Malik bin Anas, disebut bagaimana seorang tu dia benar, hadis ini ada dalam Kitabul Janaiz, Kitabul Janaiz dalam bab takziah, memang itulah. Buka dalam Muwatta karangan Imam Basai. Orang tu dia punya isteri meninggal. Lantas seorang para ulama Muslim ketika itu, yang mana dia ni asalnya beragama Yahudi. Tok nenek dia Yahudi, tapi dia telah pun beragama Islam. Dia pun jumpa alim tadi yang isteri meninggal. Dia kata di dalam pengetahuan ahli kitab, pengetahuan orang-orang Kristian di Yahudi, ada satu kisah yang berlaku, iaitu seorang lelaki yang hebat di kalangan Bani Israel. Di kalangan orang Yahudi dulu ada satu ulama besar Bani Israel. Dia ni begitu hebat di segi hukum hakam. Memang orang akan tanya soalan macam-macam dia. Dan dia ada seorang isteri yang sangat disayangi. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, meninggallah isteri orang alim di kalangan Bani Israel tadi. Bila begitu dia punya sedih dia nak cerita orang lelaki, kalau dia cinta sungguh pada isteri dia, kesedihan dia memang tiada tara. Baik yang orang bukan ingat orang lelaki dia lekeh. Bila dia cinta, habis. Contoh macam kisah tadi, dia punya sedih dengan kematian isterinya, dia terus tak nak dah jumpa orang lain. Duduk rumah sedih. Buat apa Tuan Alim? Tok Lapor Lama sedih. Sedih je, dia rumah nangis sedih. Dia tak nak jumpa orang langsung. Dia tak nak buka kelas dah. Dia tak nak mengajar. Orang tonton panggil pun never. My wife meninggal dunia kan. Meninggal dunia. Pas meninggal dunia. Okey. Lepas tu akhirnya kelas pun tak ada dah. Orang tanya soalan pun tak nak jawab dah. Sedih. Betul. Orang lelaki kalau dia cinta kepada isteri dia akan tanya lah. Tapi kita lah dia masa yang tu, kalau jadi bapa tak nak seorang tu je lah. Tak tahu lah dia lah tidak kan. Dia tak ada tidak lah. Ada tidak lah, insyaAllah bismillah pada seorang tu punya akhirat. Okey. Jadi akhirnya ada satu orang perempuan di kalangan Bani Israel dapat dengar, tahu cerita ni. Tok Syekh tu tak nak mengajar lah sebab isteri meninggal. Jadi dia pun pergi ke rumah Tok Syekh tu dengan orang ramai. Dia kata, saya ada soalan nak tanya ni, hukum hakam ni, kena jawab lah. Orang ramai kata, awak tak payahlah buang masa. Dia memang takkan keluar dah. Dia sedih sangat tu, memang tak nak jawab soalan langsung. Orang perempuan dia kata, dah, soalan ni penting. Saya apa macam mana pun, saya kena tanya soalan tu. Pergi tanya, pakai pergi depan rumah tu, tanya. Yang perempuan ni pun kata, orang pun kata, ada seorang perempuan kata, soalan Syekh, keluarlah sekejap. Syekh tak layan. Akhirnya orang balik, apa yang dibuat oleh perempuan ni? Dia duduk depan rumah Tok Syekh tu, tak balik-balik. Perempuan pun bertahan juga, dia belajar tu bersuruh lah. Dia duduk sampai maknanya sampai Tok Syekh tu pasal ni,
Orang perempuan ni memang nak tanya soalan betul ni sampai tak nak balik. Akhirnya dia pun kata, apa benar orang tanya? Sedih-sedih pun tanya tu lah. Tanya perempuan ni, saya ada satu soalan tu share. Saya ni buat ucapan je lah. Kalau baca nama otak ni, cerita tak sepanjang ni ya. Tapi cerita ni lebih kurang begitulah kan. Saya ada soalan. Saya ni, ada jiran saya ataupun ada orang bagi pada saya pinjam barang kemas. Dia bagi pinjam barang kemas. Dia ni punyalah baik sampai dia bagi saya pinjam lama betul. Dan tak minta-minta pula tu. Punya lama sampai saya rasa macam saya punya pula. Seronoknya saya pinjam barang itu sampai saya macam saya punya. Sebab dia tak minta-minta. Kan kita kalau punya orang punya, orang tak minta, kita rasa barang itu seronok. Tiba-tiba dah lama dah saya guna barang tu, dah saya seronok macam saya punya. Tiba-tiba orang tu datang, kata ke saya, pulanglah balik. Saya tak sampai saya nak pulang pun saya sebulat. Sebab saya rasa memang macam saya punya dah. Jadi soalan dia share, saya kena pulang? Wajib ke saya pulang? Kita tak payah pulang. Ada khilaf ke kan? Kata Tok Syed, dah, kalau dah memang bukan barang awak, bila orang tu minta balik, bagilah. Perempuan ni kata, memanglah kena bagi Syed. Tapi sebab dah lama sangat benda tu saya pegang. Dah lama sangat saya guna sebab dia pun dah lama bagi dan tak minta-minta. Sampai saya nak bagi pun macam dah tak tergamak lah. Macam milik saya sendiri. Kata Syekh yang sedih tadi, kalau begitu keadaannya, patut sangat awak kena pulang. Sebab yang memberi pinjam tu, dia telah membuat baik dengan awak. Dia patutnya boleh minta sehari dua kalau awak guna, dia minta terus pun boleh. Tapi baiknya dia bagi awak guna lama. Tiba-tiba bila dia minta awak tak bagi, sepatutnya sebagai tanda membalas jasa dia, awak kena serahkan segera. Bila dia minta terus, sebab dia telah buat baik dengan awak, iaitu memberikan kadar pinjaman dalam tempoh yang sangat panjang. Selesai jawapan. Kata perempuan dia, wahai Tok Syekh, bukankah isteri anda itu barang pinjaman Allah? Allah bagi pinjam lama kan? Lama lah, bukan sehari dua awak dengan isteri awak. Allah bagi pinjam lama betul. Awak guna dia, awak sama dengan dia. Tiba-tiba Allah minta, apa sebab awak tak tahu? Allah minta, sepatutnya awak wahai Tuan Guru, berterima kasih kepada Allah sebab Allah telah memberikan satu tempoh yang lama untuk awak bersama dengan barang pinjamannya. Maka sepatutnya awak terus ulangkan redha, sebab pemilik asal telah meminta kembali barang asal miliknya. Tersedarlah Tok Syekh ni tadi bahawa perempuan ni tadi bukan lagi soalan, dia sebenarnya nak menegur kesilapan si ulama besar ni. Nak ceritanya bahawa kisah ni pernah berlaku yang satu ketika dahulu. Dan ceritanya, kita ni milik Allah. Bila kita milik Allah, sepatutnya kita kena redha dengan ketentuan Allah, dan kita kena menggunakan barang milik Allah ini dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemilik asalnya sendiri. So kalau kita mengkhianati, kita telah mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah SWT, pengajaran yang terakhir ya. Hadis ini juga menunjukkan sikap kesungguhan para sahabat Rasulullah SAW dalam memahami selok-belok agama Islam. Sekalipun sahabat Rasulullah SAW yang bertanya tersebut bukanlah daripada kalangan para sahabat besar yang tinggi ilmunya, namun beliau yang hanyalah seorang lelaki yang tinggal di pedalaman tetap mempunyai keazaman yang kuat di dalam menjalani ilmu Islam, sehingga soalan yang ditanya oleh beliau sebenarnya adalah antara soalan yang penting di dalam Islam. Tengok dengan keberkatan lelaki yang bertanya tadi, sampai sekarang kita dapat mengetahui antara tanda di kiamat, fa iza dhiya'atil amanah fantadhiris sa'ah wa iza wusida al-amru ila ghairi ahli fantadhir as-sa'ah. Daripada mana ucapan Nabi ini keluar? Dengan soalan daripada lelaki yang bukannya ulama besar di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Sikap seperti inilah yang sepatutnya perlu ada dalam jiwa umat Islam pada hari ini. Jadi kita sebagai orang Islam
dalam kita melaksanakan kehidupan, kita perlu berusaha untuk mendalami ilmu Islam. Walaupun tidak seluruhnya, maka walaupun tidak seluruhnya, tidak sepatutnya kita meninggalkan kesemuanya. Dia seperti kaedah sebut, ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Apa yang tidak dapat untuk diambil semuanya sekali, maka jangan ditinggalkan kesemua sekali. Awak buat tak belajar? Saya baca pun tak faham. Betul? Malah baca. Oh, bila awak malah baca, awak faham? Tak faham juga. Try lah. Kalau tak dapat semua, janganlah dihilangkan kesemuanya sekali. Contoh macam sahabat tadi, walaupun dia tak dapat bersama dengan Nabi, dia tinggal di jauh, tapi dia datang kepada Nabi, dia tanya soalan, dia mengambil manfaat daripada soalan tersebut. Saya mengira rata-rata umat Islam pada hari ini, khususnya golongan muda, tidak mempunyai kesungguhan untuk mendalami ilmu Islam dari sudut halal dan haram, apatah lagi untuk mengetahui berkenaan hari kiamat. Tak tanya lah hari kiamat. Ustaz, macam mana kehidupan kita lepas mati ni Ustaz? Orang muda tak kata dia dah. Apa tu bisa mati? Tanya lah pasal benda lain. Nak pula kiamat kan? Tapi tengok sahabat tadi lah, dia tanya soalan yang ni lain daripada kehidupan dunia. Tanya tentang hari kiamat. Maka atas dasar, atas sebab ketidaksungguhan umat Islam hari ini dalam mendalami Islam yang dianutinya, telah menyebabkan segelintir umat Islam terpedaya dengan agama lain atau ajaran sesat yang melunturkan akidah mereka, seperti mana yang berlaku kepada orang yang terpengaruh dengan agama Kristian dan ajaran-ajaran sesat. Orang Islam sepatutnya tidak akan keluar dari agama Islam. Sehingga kalau kita ingat lah, ketika mana Herakla Hercules kan, dalam bahasa Inggerisnya, ketika dia panggil Abu Sufyan, kebetulan satu Sayyidina Abu Sufyan, bapanya kepada Sayyidina Muawiyah, ketika itu masih lagi belum beragama Islam, dan beliau telah pun berdagang ke Syam. Akhirnya, kalau tak silapnya ketika itu berada di Palestin, dan Raja Herakla ketika itu, atau Hercules tadi, berada di Ilya ataupun di Palestin, kalau tak silapnya saya. Kisah ini ada termaktub dalam Sahih Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Apabila mereka mengetahui ada orang pedagang daripada tanah Arab, dia panggil, dan Raja Herakl ni, dia merupakan seorang raja yang mengetahui tentang agama Kristian dengan dalam. Akhirnya dia tahu kedatangan Nabi akhir zaman sudah semakin hampir. Dia tanya kepada Abu Sufyan, yang masuk Islam tu dia murtad tak? Antara soalan, banyak soalan ditanya tau. Antaranya, yang masuk Islam tu murtad tak? Bertambah ke berkurang? Kata Abu Sufyan, tidak murtad, bahkan bertambah-tambah bilangan mereka. Kata Herakla, itulah keadaan iman. Apabila iman itu sudah mula meresap ke dalam hati seseorang. Jadi kalau seorang Muslim, sepatutnya dia tidak akan keluar daripada agama Islam, sebab dia sedar agama yang benar, dan dia memeluk agama Islam ini dengan dasar fakta kebenaran, bukan sekadar ikut-ikutan. Yang berlaku hari ini, kenapa orang keluar dari agama Islam? Yang berlaku di Indonesia, apa namanya, ada seorang ulama Indonesia tu, dia ada tafsir Al-Azhar, siapa yang nama? Dr. Hamka. Dr. Hamka ni dia di dalam Minangkabau. Dia kata orang Minang Kendari dah tinggal Kabau. Orang Minangkabau Kendari dah tinggal Kabau. Minang ni tak kamar apa dia? Memang itulah hasil-hasil. Dia beritahu orang Minang Kabau hari ni yang tinggal ni Kabau. Minang ni sudah tiada. Sebab apa? Banyak orang Minang yang keluar dari agama Islam. Ini fakta yang disebut oleh Terbiara satu ketika dahulu. Sebab apa benda ni berlaku? Kerana orang Islam memeluk agama Islam dengan sebab warisan, dan kadang-kadang mereka tidak mendalami Islam itu sendiri secara dalam. Berbeza dengan Barat. Barat mereka mau mendalami agama Islam, walaupun ada di kalangan mereka tujuannya untuk mencari kesilapan Islam, tapi di atas dasar mereka menghormati dasar ilmu. Apabila mereka menemui kebenaran itu ada pada Islam, akhirnya mereka tanpa segan sibuk memeluk agama Islam dengan beramai-ramai. Biasalah di timur, yang keluar dari agama Islam bukan dari golongan terpelajar. Di Barat, yang keluar dari agama Kristian adalah golongan terpelajar, dan mereka memeluk agama Islam. Jadi sepatutnya masyarakat hari ini perlu dididik kembali dengan sebab ataupun kenapa mereka memeluk agama Islam. Bukan beragama Islam sekadar ikut-ikutan. Sampai ajaran sesat pun banyak. Nabi Kahar, saya Hafid, saya bukan tak orang Islam pun begitu. Orang Hindu pun begitu. Para ulama Islam harus bekerja dengan lebih keras lagi dalam mendidik masyarakat dan
menyuluh mereka agar memahami hakikat Islam yang suci ini, khususnya dalam menerangkan hakikat ketauhidan Allah Ta'ala. Masyarakat Kristian sebagai contoh para ulama Kristian ataupun cendekiawan agama Kristian, mereka sangat risau dengan penemuan mana-mana kitab Taurat ataupun Injil yang baru ditemui. Sangat